Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum semua. Okay, Alfiram, soalnya semua nama Atira, Ainul Nadia, Tia Mel, Nur Baizura Bahrom, Pemazlina, Syami Mazwa. Okay, so insyaAllah maaf anda terlewat sikit sebab tadi ada beberapa urusan yang perlu disettlekan. Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua followers di Facebook Arahi Hijrah, okay, dan juga platform IG Arahi Hijrah, okay, Instagram. Okay, sebelum Ana mulakan, insyaAllah Ana nak ajak ramai-ramai untuk subscribe kita punya YouTube channel, okay, Arahi Hijrah dan juga Nur Hafizah Saad. Okay, boleh subscribe ramai-ramai untuk kita punya Arahi Hijrah sebab Datin nak sangat buat live dekat sana kan. So boleh maybe share link ke, share kepada kawan-kawan ke, subscribe YouTube channel Arahi Hijrah, okay, dan juga follow kita punya Telegram channel, okay, Arahi Hijrah Global Sdn Bhd. Kita punya IG lagi satu kan, Arahi Hijrah Global Sdn Bhd. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, Puan Lina Amir, kedai kasut wanita. Siapa nak tengok kasut boleh pergi sana. Denani, Dapur Montel. Assalamualaikum semua. Okay, so insyaAllah anda doakan semua sihat-sihat belaka. Okay, jaga diri kan, walaupun kita menerima good news kan. InsyaAllah bulan Jun kita dah boleh yang berniaga boleh niaga macam biasa ke kedai kan. Tapi depends juga pada kita punya result kan. Result kita hari-hari macam mana. Kurang daripada 4,000 je dan kita bebas. Okay, so insyaAllah kita sama-sama doakan apa yang terbaik. Okay, okay, so insyaAllah okay, pada hari ini Ana akan share, okay, Ana sambung lagi, okay, adab sebagai pelajar. Okay, so sebagai pelajar kan, Ana sure sangat dekat sini ramai sangat pelajar. Okay, sebagai pelajar apa yang kita boleh lakukan supaya ilmu yang kita belajar kan, ilmu yang kita dapat tu diberkati. Okay, so Ana dah share ada 8 adab pelajar. Okay, sebelum ni, okay, so hari ni adalah adab yang ke-9. Waalaikumsalam Abdul Qayyum, Abdul Qayyumah. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Okay, so dalam kitab ataupun buku yang Ana akan share ni adalah banyak menceritakan tentang para ulama kan, para ulama dan juga para sahabat, mengenai Nabi SAW, mengenai para tabi'in kita kan. Tabi'in tu adalah salafus salih kan, terdahulu. Okay, so apa yang mereka lakukan sampai mereka punya nama tu disebut-sebut sehingga sekarang kan. So apa perasaan kita macam kita kan, ikut logik kan, macam kita ikut logik. Bila orang sebut nama kita kan, buku mereka punya kisah tu disebut-sebut sebagai sejarah, kita rasa macam ya Allah, bestnya, seronoknya kan, nama mereka disebut-sebut dengan tentang kebaikan. Betul tak kan, apa yang mereka lakukan, segala langkah mereka diikuti oleh orang ramai. So masih macam bestnya kita nak jadi macam mereka. Betul tak? Okay, so kita ikut sedikit kan apa yang mereka lakukan. Okay, alright, so adab yang ke-9. Sesiapa yang dah terlepas adab-adab sebelum ni boleh tengok balik live Ana yang sebelum ni. Okay, bertambah perasaan takut terhadap Allah. Okay, tu adab yang ke-9. Bagi seorang pelajar, apa adab yang kita perlu ada dalam diri kita kan, untuk kita jadi pelajar yang terbaik kan. Bertambah perasaan takut terhadap Allah. Okay,
Ilmu yang bermanfaat akan membawa seseorang semakin mengenali pemilik ilmu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang bermanfaat, tak kisahlah ilmu agama kan, ataupun ilmu bermanfaat lah. Kita memasak pun bermanfaat, menjahit pun bermanfaat kan, kita boleh bantu orang ramai kan. So apa-apa saja ilmu yang bermanfaat. Menjadi doktor pun ilmu yang bermanfaat kan, sebab kita boleh merawat orang kan. Ilmu yang bermanfaat akan membawa seseorang semakin mengenali pemilik ilmu, iaitu Allah kan. Siapa pemilik ilmu, iaitu Allah. Semakin bertambah ilmu seseorang murid itu, semakin dia mengenali keagungan penciptanya. So bertambah, makin banyak kita belajar, makin banyak ilmu yang kita perolehi kan, makin dekat kita kenal dengan Allah Subhanahu Taala. Should be macam itulah kan. Lagi banyak ilmu yang kita ada kan, bila kita kaji, lagi dekat seperti kita dengan Allah SWT. Maka semakin bertambah perasaan takutnya kepada Allah. Oleh kerana itulah Allah menegaskan bahawa hanya sebenar-benar ulama atau ahli ilmu yang mempunyai perasaan takut dan gerun kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Imam Abu Al-Hasan Al-Shazuli rahimallahu ta'ala juga menyatakan, al-ilmu ma qaranahul khasyah. Ilmu itu ialah yang disertai oleh perasaan takut kepada Allah. So di mana ada ilmu tu, dekat situ juga kita perlu ada fear of Allah kan, perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut ini akan mendorong. Kenapa kita perlu ada perasaan takut kan? Kenapa perasaan takut tu perlu ada kat dalam diri seorang pelajar? Bukan diri seorang pelajar juga kan, even kita seorang Muslim kan, kita perlu ada perasaan takut kepada Allah. Perasaan takut ini akan mendorong seseorang meninggalkan maksiat zahir dan batin. Bagaimana halnya bagi sesetengah penuntut ilmu pada hari ini yang semakin banyak ilmunya dan semakin tinggi pengajiannya, semakin banyak melakukan kejahatan dan semakin jauh dirinya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So author ni cakap apa? Sepatutnya orang yang banyak ilmu ni kan, bila kita belajar kan, tak kisahlah ilmu apa pun, tolonglah jangan spesifik pada apa yang Hana cakap ni hanya untuk ilmu agama, tapi everything yang kita belajar kan. Apabila kita belajar, Hana sure kan ramai dekat sini belajar juga ilmu agama kan. Tak banyak, mesti belajar sikit kan. Seorang yang belajar ilmu ni, banyak belajar ilmu, dia patut meninggalkan maksiat zahir dan batin kan. Lepas tu author dia berkata apa? Tapi yang kita ni sekarang macam mana? Penuntut ilmu, kita banyak belajar, overseas, kita banyak belajar, ramai yang belajar tinggi-tinggi kan, pengajian tinggi sampai PhD, sampai prof kan. Tapi banyak melakukan kejahatan dan semakin jauh diri kita daripada Allah Subhanahu Taala kan. So insya-Allah taala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah tarik semula kita kepada dekat dengan Allah. So kita kena ingatlah purpose kita, kenapa kita belajar, sebab kita nak ilmu yang diberkati kan. Kenapa kita nak belajar? Sebab kita nak tolong bantu orang lain kan. So kita belajar kerana Allah SWT. So kita kena betulkan segala niat kita, baru insya-Allah taala jauhkan kita daripada maksiat dan segalanya. So kita pergi ke poin seterusnya adalah adab pelajar yang seterusnya, sanggup bersusah payah dengan meninggalkan kerehatan, keseronokan dan berjalan jauh demi menuntut ilmu. So adab pelajar yang seterusnya adalah dia sanggup kan. Pelajar tu sanggup bersusah payah untuk tinggalkan waktu rehat dia kan, untuk tinggalkan keseronokan dia, nak tinggalkan jalan jauh kan demi menuntut, dan dia sanggup berjalan jauh demi menuntut ilmu. Ni pada yang contoh belajar overseas kan, ramai je doktor yang belajar overseas, ramai je cikgu kan, walaupun tak belajar dalam negeri ataupun area sendiri, mereka pergi, contoh pergi ke luar negara ataupun negeri-negeri lain kan. So itulah penuntut ilmu.
di antara dalil yang menunjukkan galakan bermusafir untuk menuntut ilmu ialah khabar tentang Sayyidina Adam alaihissalam, penghulu kaum manusia yang diperintahkan pergi menuntut ilmu daripada para malaikat alaihissalam. Okay. Hadis mengenainya telah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahih masing-masing daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW bersabda. Okay, sini ada kisah tentang Nabi Adam menuntut ilmu dengan para malaikat alaihissalam. Okay. So bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Okay, Allah mencipta Adam alaihissalam menurut gambarannya. Okay, so dia dalam hadis ni menceritakan gambaran apa orang kata, gambaran Adam alaihissalam. Okay, khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi. Allah menciptakan Adam alaihissalam menurut gambarannya. Okay, tuluhu situna zira'an. Okay, tuluhu situna zira'an. Okay, tingginya, okay, maksudnya tinggi Nabi Adam ni adalah 60 hasta. Okay, tingginya adalah 60 hasta. Hasta ni anda rasa hasta macam mana? Sedepa, tak silap sedepa kot. Okay, falamma khalaqahu qala. Okay, setelah menciptakannya, okay, setelah Allah Subhanahu Taala menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman, okay, idhhab fasallim ala ulaika nafar. Pergilah engkau dan ucapkanlah salam ke atas kumpulan itu. Wahum nafarun minal malaikah julusun. Okay, mereka ialah satu kumpulan daripada malaikat yang sedang duduk. Okay, so apabila bila Allah Ta'ala mencipta Adam alaihissalam, okay, tinggi dia adalah 60 hasta. So Allah SWT perintahkan Adam alaihissalam untuk pergi kepada satu kumpulan ni, kan, beri salam kepada mereka. So yang duduk ni, yang siapa yang satu kumpulan ni adalah kumpulan malaikat yang sedang duduk. Fastami' ma yuhayyunaka. Okay, maka dengarlah ucapan aluan ataupun salam mereka kepadamu. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatak. Okay, sesungguhnya ia adalah ucapan salammu dan keturunanmu. Faqala assalamualaikum. Okay, maka setelah Adam alaihissalam pun berkata assalamualaikum. Okay, para malaikat faqalu assalamualaikum warahmatullah. Okay, so para malaikat pun menjawab assalamualaikum warahmatullah. Fazaduhu, kan, jadi mereka menambah warahmatullah, maksudnya masuk apa. Okay, so siapa para malaikat menjawab lebih panjang daripada Nabi Adam alaihissalam, kan. Adam alaihissalam menjawab assalamualaikum. Kemudian para malaikat menjawab assalamualaikum warahmatullah. Fa kullu man yadkhulul jannah ala surati Adam. Okay, setiap orang yang masuk syurga mengikut gambaran Adam alaihissalam, falam yazal khalqu yanqusu ba'dahu hatta al-an. Okay, maka sentiasalah makhluk selepasnya semakin rendah sehinggalah sekarang. Okay, so apa maksud hadis ni? Ulama berkata dalam mensyarahkan sabda Nabi SAW ini. Okay, so apa maksud dalam hadis ni yang mereka kata pergilah kamu dan ucapkanlah salam ke atas kumpulan itu? Kan ingat tak Allah SWT mengajak memerintahkan Adam alaihissalam untuk pergi kepada malaikat tu dan ucapkan salam. Okay, so apa maksud daripada koman Allah, kan, perintah Allah tu yang menunjukkan bahawa para malaikat berada jauh dari Nabi Adam alaihissalam. Ia juga dalil menunjukkan bahawa sunat berjalan untuk menuntut ilmu dan Nabi Adam alaihissalam adalah orang yang pertama berjalan untuk mendapatkan ilmu berdasarkan hadis yang mulia ini. Okay? So kenapa Allah SWT mengarahkan ataupun memerintahkan Adam alaihissalam pergi kepada
siapa kepada malaikat tersebut untuk menimba ilmu.